اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 4 baris yang kelima daripada atas. Muka surat 4 baris yang kelima daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kelima daripada 6 rukun iman. Beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari qiyamah. Dipanggil hari akhir, hari kesudahan, kerana selepas daripada qiyamah tidak ada dah harinya, kerana matahari diletakkan ke dalam neraka untuk memanaskan ahli neraka. Timbul kita siang malam ni kira kepada perjalanan matahari. Bila matahari tak ada dah lah akhir dah tu. Sebab matahari akan diletakkan ke dalam neraka untuk menyiksa ahli neraka. Beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari akhir, beriman dengan hari kiamah ni, dengan bahawa beriman akan perkhabaran Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi khabarkan, yang Nabi ceritakan perkara yang berlaku selepas daripada mati. Itu termasuk beriman dengan hari kesudahan. Bukan hanya beriman akan berlaku kiamah sahaja, bahkan beriman dengan perkhabaran yang Nabi cerita, perkara-perkara selepas daripada mati, bermula daripada beriman dengan persoalan kubur, persoalan alam barzah. Mula daripada persoalan kubur, mula daripada persoalan alam barzah, yang mana dalam kitab Faridatul Faraid ni di akhir pembicaraan adalah pembicaraan hak rukun iman yang kelima. Dan kitab Faridatul Faraid ni disudahkan pembicaraannya dengan pembicaraan syurga dan neraka. Tapi sebelum tu dimulakan dengan pembicaraan berkaitan dengan persoalan alam barzah. Kemudian pembicaraan berkaitan dengan nikmat dan azab di alam barzah. Kemudian didatang pula persoalan dibangkitkan kembali. Ini dalam kitab Faridatul Faraid. Di akhir sekalinya pembicaraan berkaitan dengan syurga dan neraka. Dalam kitab kita ni disudahkan dengan rukun iman yang kelima, rukun iman yang terakhirlah. Adapun rukun iman yang keenam, beriman dengan qadar dan qada, itu sudah pembicaraannya di kudrah dan iradah. Sebab rukun iman yang keenam, qadar dan qada, adalah termasuk di bawah beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, yang bersifat dengan iradah, yang bersifat dengan ilmu, yang bersifat dengan kudrah, yang mengqadarkan
dan mengqadakkan segala-gala perkara. Jadi maknanya rukun iman yang keenam ni sudah masuk di pembicaraan rukun iman yang pertama. Jadi kira-kiranya yang terakhir beriman dengan hari kesudahan, dan kitab Faridatul Faraid ni disudahkan dengan beriman dengan hari kesudahan. Sebab dalam kitab Faridatul Faraid ni lengkap pembicaraan keenam rukun iman. Lengkap pembicaraan keenam rukun iman, yang mana kadang-kadang kitab tauhid yang kecil-kecil terkadang hanya dibicarakan berkaitan dengan Allah dan Rasul sahaja. Berkait dengan beriman dengan Allah dan Rasul, didatangkan pembicaraan sifat Allah dan sifat Rasul. Sampai ke sifat Rasul, habis kitab. Pembicaraan malaikahnya tidak didatangkan. Pembicaraan beriman dengan kitab, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari kemudian tidak didatangkan. Dia hanya datangkan beriman dengan Allah dan Rasul dalam kitab kecil lah. Kitab Faridatul Faraid ni tak besar lah, kecil juga ni. Tapi lengkap keenam rukun iman. Bukan comel dalam kitab Faridatul Faraid ni yang saya biasa sebut sok mudah. Kalaulah kitab yang setarah dengan Faridatul Faraid ni, hak timbul nombor satunya adalah kitab Faridatul Faraid. Kita di surah Al-Iman ni, Faridatul Faraid ni raung yang kedua. Raung yang kedua. Sebab kemungkinan kita ni sebahagian kecil saja, takutnya yang sempat Faridatul Faraid raung yang pertama daripada awal-awal. Tahu? Ramai mana hak sempat daripada awal. Jadi ini raung yang kedua, hak mana sempat daripada awal tu ambil molek lah. Ambil molek. Kitab mana yang kita duduk berpegang untuk mengesahkan keenam rukun iman. Ilmu yang pertama yang kita nak ngaji Faridatul Faraid. Mana ada tempat kita mana kita rojok lah. Taklah cakap dah ngaji kitab mana, dah tahu. Dan macam mana untuk memastikan kita ni sah keenam rukun iman, dah tahu. Tak boleh gitu. Ini ilmu yang pertama untuk mengesahkan keenam rukun iman. Kemudian dalam kitab Faridatul Faraid ni, sebelum datangkan cerita bab kematian, beriman dengan perkara yang berlaku selepas daripada mati, dimulakan dengan pembicaraan berkaitan dengan pelihara agama. Ni. Sebab kalau kita nak bicara bab mati, jangan duk bicara bab mati gitu saja. Ceritalah bab berkaitan dengan mati ni memang dituntut pada syarak. Cerita bab kematian, cerita bab fitnah ketika nak mati, cerita bab persoalan barzah, seksaan barzah. Tapi kita kena ceritakan persediaan untuk menghadapi kematian. Persediaan untuk menghadapi kematian kena pelihara agama. Biar beragama tu beragama yang sebenar. Ni baru orang cerita hak mati. Kalau cerita hak mati saja belajar dok apa dok cuma sebut hak mati je. Kalau belajar pun belajar bab cerita kematian je. Macam mana agama? Agamalah bekal untuk kita menghadapi hari mati. Cerita ni mati ni begini. Serungnya kita, takutnya kita. Dan macam mana kita nak menghadapi? Nak menghadapi kematian dengan ilmu amal. Ini persediaan kita nak hadapi kematian. Bukan cerita mati saja. Persediaan kita tu. Jadi kita mula daripada pelihara agama, pelihara diri, pelihara hak 6 perkara dululah. Lepas tu cerita pula kalaulah melakukan kesalahan, macam mana nak kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Didatangkan pula cerita bab taubah, didatangkan pula cerita bab pelihara daripada maksiat hati, pelihara daripada maksiat zahir. Ni cerita ni. Barulah cerita bab mati. Dalam kitab Faridatul Faraid. Sebab kita nak mati ni hak kita duk minta semua. Minta supaya kita diakhiri
disudahi dengan kematian yang baik. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Kita doa kepada Allah supaya Allah Ta'ala sudahkan kita, akhiri kita ni dengan kesudahan yang baik, dan tidak akhiri kitanya dengan kesudahan yang buruk. Apa dia kesudahan yang baik? Husnul khatimah tu apa dia? Husnul khatimah kata Imam Asy'ari rahimahullah adalah al-maut alal iman. Itu husnul khatimah. Al-maut alal iman. Kita cuma kira zahir-zahir, mudah-mudahan gitulah. Dia mati dalam belajar, dalam amal, mudah-mudahan dia dapat husnul khatimah. Husnul khatimah ataupun tidak, hanya Allah yang mengetahui, sebab ini bergantung kepada iman, akidah masing-masing. Dia mati pula, mati hari yang baik, malam yang baik contohnya, mudah-mudahan. Mati pula di tanah haram Mekah, mudah-mudahan. Tapi yang sebenar-benarnya perkiraan kematian ni adalah iman, akidah masing-masing dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu perkiraan kesudahan kita. Jadi nak mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan beriman, yang pertama kena sah keenam rukun iman. Kalau keenam rukun iman itu pun tidak dibicarakan, tidak dipelajari, macam mana iman kita, akidah kita macam mana? Apabila kita sah keenam rukun iman, kita nak mengkuatkan iman pula. Nak mengkuatkan iman, mari daripada ketaatan zahir serta dengan ketaatan hati, fiqh dan tasawuf. Sebab kita nak kuat iman bukan dengan ngaji ilmu tauhid. Kita belajar ilmu tauhid untuk mengesahkan iman kita, untuk menyucikan iman kita. Jadi kita ni orang yang mukhlas, orang yang disucikan oleh Allah daripada akidah yang salah. Kita nak pastikan akidah kita ni akidah yang suci. Kemudian nak mengkuatkan iman, itu mari daripada amal ibadah kita, ketaatan kita, sama ada ketaatan zahir ataupun ketaatan hati, dengan bahu kita menjauhkan daripada maksiat zahir serta menjauhkan daripada maksiat hati. Inilah amalan-amalan yang mengkuatkan iman, menebalkan iman, memantapkan iman. Jadi kekuatan iman ni hak penting pada masa nak hadapi ujian dekat nak mati. Hak iman tetap dah. Tetapi kalau imannya sah, amalannya tak ada, derhakanya banyak, imannya lemah, rohaninya lemah, maka macam mana nak hadapi ujian dekat nak mati? Iman ada ni, tapi iman lemah. Dekat nak mati, syaitan goda ni, goda iman, goda akidah masing-masing. Jadi macam mana nak hadapi kalau iman kita lemah? Ni lepas tu kata nak hadapi kematian dengan amal ibadah. Amal ibadah ketaatan zahir batin inilah yang akan mengkuatkan iman. Dengan pertolongan Allah, mudah-mudahan kita dapat hadapi fitnah dekat nak mati. Kita ada dua fitnah besar yang kita berdoa sebelum daripada salam tu. Kita minta berlindung daripada fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Satu fitnah besarnya fitnah dekat nak mati. Satu fitnah besarnya fitnah dajjal. Yang mana fitnah dajjal ni bagi mereka yang hidup di akhir zaman. Yang mana fitnah dajjal adalah fitnah aqidah, fitnah pegangan. Fitnah dekat nak mati ni semua orang hadapi. Ni fitnah dekat nak mati pun fitnah aqidah juga. Bukan fitnah bab syariat. Dekat-dekat nak mati, awak tak usah semayang awak tak usah tutup aurah ada tu. Fitnah dekat nak mati adalah fitnah akidah. Jadi kalau dalam keadaan kita
akidah kita sah, kita di kalangan orang yang beriman, tapi amal ibadat kita kurang, derhaka kita banyak, maka iman kita lemah. Ditakuti ni lah, ditakuti fitnah dekat nak mati. Tapi sebelum nak cerita bab amal, cerita bab sah enam rukun iman terlebih dahulu. Tu kalau nak cerita hak mati. Kita duk ngaji tauhid, peka tasawuf tauhid, peka tasawuf sebab apa tu? Sebab kita ingat kematian lah. Kan ingat kemati. Kalau dah ingat kemati, belajar buat apa? Belajar amal. Buat apa? Kan ingat kematian lah. Kerana kita nak buat persiapan nak menghadapi hari kematian. Lepas tu kita belajar amal. Belajar pula tekan tauhid, peka tasawuf fardu ain. Tauhid, peka tasawuf fardu ain. Ni nak orang panggil apa? Orang yang ingat akan kematian. Bukan kata ingat mati belajarnya, tidak. Ingat mati beramalnya, tidak. Tu cerita kosong gitu. Sebab kita nak hadapi tu cubaan fitnah dekat nak mati. Daripada akidah masing-masing lah. Kemudian hak zahir tu, kita disunatkan ajar la ilaha illallah. Talqin tu lah, talqin. Hak laqinu mautakum la ilaha illallah tu. Laqinu mautakum, talqin oleh kamu akan orang yang hendak mati tu. Kita sebut talqin ni, kita dia dekat nak mati, kita kata talqin lah. Saya dah bawa buku talqin. Kalau sebut kata talqin ni, hak marbuka tu nah. Hak tu talqinul mayyit ba'da dafni. Hak tu talqin tu khilaf ulama. Talqin ni bahasa kita ajar. Tu bahasa kita talqin ni ajar. Dia hak talqin hak sepakat ulama, talqin orang yang nak mati dengan la ilaha illallah. Hak tu hak sepakat ulama. Tapi hak tu kalau sebut talqin orang kita tak tahu. Dia sebut apa? Ajar ngucap. Baru tahu. Tahu? Sebut ajar ngucap tahu. Kalau sebut kata talqin, buku talqin tak bawa jawapan dia. Tu panggil talqin. Kita kata ajar ngucap. Sunat, bukan wajib. Sunat. Sebab perkiraannya bukan di la ilaha illallah tu. Perkiraannya di akidah la ilaha illallah. Itu perkiraan. Di akidah tu. Akidahnya apa? Kalimatut tauhid. La ilaha illallah tu. Yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya wa fil akhirah tu. Menetap oleh Allah Ta'ala. Yusabbitullahu allazina amanu. Menetap oleh Allah Ta'ala akan mereka yang beriman dengan perkataan yang tetap atas dunia. Apa dia? Kalimatut tauhid la ilaha illallah. Fi dunia wa fil akhirah. Dalam akhiratnya mana? Tetap ketika persoalan alam barzah dengan kalimah tauhid la ilaha illallah. Tu so ni akidah. Akidah la ilaha illallah tu. Kalimah tauhid, kalimah mengesakan Allah Subhanahu wa taala pada zat, pada sifat dan pada perbuatan. Tu. Tapi sunatlah kita ajar. Sebab Nabi bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya dengan la ilaha illallah, orang ni akan dapat masuk syurga. Akhir kalam la ilaha illallah ni, kata Imam Qurtubi dalam kitab Tazkirah, akhir kalam dia dengan la ilaha illallah serta dia berpegang dengan akidah la ilaha illallah. Kalau akhir kalamnya la ilaha illallah, tapi akidahnya tidak ada, maka la ilaha illallah tadi tidak ada manfaat. Itu akhir kalam. Macam sekarang ni, macam kita hidup sekarang, afdalu zikri la ilaha illallah. Afdalu ma qultu wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Nabi kata selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Nabi kata selebih-lebih yang aku kata dan selebih-lebih yang Nabi sebelum aku kata adalah la ilaha illallah. Itu selebih-lebih zikir la ilaha illallah. Tetapi kalau kita berzikir la ilaha illallah banyak mana sekalipun, tapi kalau akidah kita tidak la ilaha illallah, tidak ada manfaat.
Gitulah juga pada masa hidup ni pun. Memang selebih-lebih zikir la ilaha illallah, tapi kita berpegang tak dengan akidah la ilaha illallah, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah orang dekat nak mati ni, yalah, kalau kita ajar dia mengucap, tiba-tiba dia tidak turut, dia senyap, patut sampai ke mati, jangan kita pula Allah nanyanya dia mati tak dan ngucap siangnya ke dia. Jangan. Kadang-kadang dan kata la ilah senyap, Allah la ilah, oh tak ada Tuhan la ilah ni. Dah jangan dekat tu, sebab dia akidah dia tetap dah, jangan duduk tu. Yelah, orang nak mati ni kadang-kadang kalau mati biasa tu boleh kita pergi bisik la ilaha illallah. Kalau mati hak jenis accident mana nak pergi jumpa, nak pergi terkan, nak pergi ajar ngucap, yang kita pun kenaling dah. Nak pergi ajar ngucap, kita rubah. Orang tu kau pergi mana hak accident kan, dah dengar darah dengan apa, kita pula jenis takut dengan darah. Apa panggil apa? Mabuk darah dah panggil dah. Mabuk darah. Gigi nak ajar ngucap, dah kita debek ubah. Orang ajar ngucap kita pula orang. Nak kita ni jangan ajar ngucap. Orang accident, orang ajar kita pula ngucapnya kan. Mana ajar tu hukumnya sunat, bukan wajib. Lepas tu nak ajar ni dia kalau kita buka dalam kitab fiqh, pembicaraan bab kematian, dimulakan pembicaraan adab-adab ketika nak menghadapi kematian. Adab-adab ketika kita yang hidup ni menghadapi orang yang hampir mati. Dia ada belaka tu dalam kitab. Kita nak menghadapi kematiannya macam mana? Itu pula kita. Orang yang menghadapi orang yang nak mati. Ini orang sihat ni pula. Dia ada adab dia. Orang mati ada, orang mati dah ni, orang tak mati ni, orang yang nak menghadapi kematian ni dia ada dia punya adab. Kita yang berhadapan dengan orang ni pula ni, kita ada adab. Ini agama. Cuma keting ni dia ajar se. Kita nak berhadapan dengan orang yang dekat nak mati ni, ada adab-adab dia. Kalau kita kata nak ajar dia dengan kalimah la ilaha illallah tu, kena pandailah. Jangan kita pergi tekan dia, ngucap, makruh gitu. Dia dalam keadaan sakaratul maut, manapun dalam keadaan kesukaran menghadapi kematian, kita pergi desak pula, ngucap, jangan, tu makruh. Kita pergi bisik kat telinga la ilaha illallah. Kalau kita nampak dia tu nampak macam tak dia nak pergi dah, kita sebut Allah supaya dia ingat. Kita bisik kat telinga la ilaha illallah, dia pun nampak bergerak mulut tu gerak, kita berhenti. Betul ya? Jangan ulang-ulang makruh kita ulang-ulang, betul. Lepas tu lama dah, sejam dah tadinya, sejam pun kita tak bercakap kan? Tak ada, okey. Kau tadilah sebab akhir kalam tadi. Jangan duk kita baru semula, tadi basi dah. Ya dah tak ada basi-basi. Sungguh ni orang. Ya jom mulalah. Saya ajar tadi dia turut, tapi lama dah tu dah pakar dia tadi. Dia ingat ada expired orang kali. Tak expired dah. Tak ada expired. Walaupun kemarin dia akhir kalam la ilallah. Kemarin lah. Dia ada cakap dak. Sesalah. Cukup kan? Tapi dalam bab adab ni panjanglah. Kita yang nak ajar ni pula seeloknya di kalangan yang tidak terima harta pusaka. Seeloknya kalau ada orang lain. Mana contohnya menantu ke gitu ya. Hak tak terima harta pusaka. Cucu ke, sebab atas tu makan habis dah, maka cucu hak tak makan harta pusaka. Kalau ada orang lain di situlah. Kalau tak ada, anak-anak lah. Ini adab dia gitu. Kalau tak ada anak-anak, belaka cari anak yang paling hampir dengan dia. Anak bosu ke, suruh dia yang ajar. Sebab untuk mengurangkan tohmahan. Takut nanti kita duduk la ilaha illallah, la ilaha illallah.
Tiba-tiba kawan tu seguh mula kemudian. Dia berkata, aku ingat ngok kuat aja aku ngucap bab nak kata pusaka. Dia katakan tu pula. Dak ni syarat jaga belaka ni. Dia kalau boleh yang aja mengucap bukan mereka yang makan harta pusaka dan bukan mereka yang bermusuh dengan si mati. Ada. Kalau orang yang bermusuh dengan si mati ni aja mengucap, kuat aja aku ngucap bau ni, aku bukan nak mati lagi mau jodoh. Mentang-mentang baloh so aku mati sangat ni. Tengok. Dah kita dengan dia tak jauh Dak ni kalau ada orang lain ni cerita ni. Kalau tak ada orang lain mana-mana ada situlah. Ni kalau ada orang lain. Orang ni syarat apa jaga gitu guna. Mana kalau ada orang lain seeloknya yang ajar tu bukan di kalangan mereka yang terima pusaka dan di kalangan mereka yang berseteru, yang baloh. Tu kena balik pada ilmu fiqh lah tu. Kena ngaji molek. Kadang-kadang kita ni hadapi kematian tu dah erti. Kita tak tahu macam mana nak letak kedudukan orang yang nazak nak letak macam mana. Kita disunatkan letak mereka dalam keadaan menghadap kiblat. Dalam keadaan menghadap kiblat. Tapi kita letak dalam keadaan menghadap kiblat ni bukan hanya pada masa nazak tu. Bahkan memang disunatkan daripada awal-awal orang yang terlantar ni kita letak dalam keadaan menghadap kiblat. Bukan kata pada masa nazak sahaja kita pun ubah kedudukan katil kerana letak dalam keadaan menghadap kiblat saja, bukan. Memang kita disunatkan letak orang yang terlantar ni daripada awal-awal lagi dah menghadap kiblat. Jangan ikut kepada ruang bilik, bukan. Kita ni katil ikut kepada ruang bilik. Tahu kan gitu? Ikut bilik lah. Katil ala ke mana lah. Disunatkan. Tapi bukan masalah orang terlantar ni sahaja. Sunat kita letak dalam keadaan menghadap kiblat. Kita tidur sehat-sehat ni pun sunat menghadap kiblat. Tapi nak menghadap kiblat mana katil adat ke lain. Katil kira bilik bukan kira kiblat. Akhirnya kita tidur 7-8 jam tak dapat pahala sunat, tidur menghadap kiblat. Sunat je. Sunat je pun tiap-tiap malam. Kita tidur ni 1/3 umur. Kita tidur ni 1/3 umur. Jadi 1/3 umur ni tak ada pahala. 2/3 tu banyak mana pahala masa sedar. Banyak dosa pun dah tahu pada masa 2/3 hidup kita, hak masa sedar tu. Tapi kita nak cerita ni orang yang nak mati ni, mana letak dalam keadaan menghadap kiblat. Mana kalau dalam keadaan dia dua cara lah. Dia ada dua cara. Cara yang pertama, kita letak orang yang dekat nak mati ni sebagaimana letak dalam kubur, mengiring. Tapi orang ni jarang dilakukan. Sebab kadang-kadang kita nak letak mengiring ni agak payah sedikit. Maka cara yang kedua menghadap kiblat adalah letak atas belakang. Letak atas belakang ni hak sama-sama kita buat. Dia dua cara lah. Satu, mengiring macam mayat dalam kubur. Mana kalau ikut kiblat surau kita ni tak gini kepala belah hulu hilir tu, tak tahulah belah lain tu. Tahu hulu hilir? Hulu hilir. Bukan ilir ni benda lain tak. Ilir budak ni. Mana apa ilir? Ilir mana apa? Agah tau. Agah. Ilir budak ni. Ada ilir. Agah. Tahu agah? Gong. Tahu gong? Dah tahu belaka. Ilir. Agah, gong. Meta. Tahu meta? Dah tahu belaka. Yelah ke lah tu. Ilir sama lah. Agah, gong, meta sama je. Apa panggil? Dia hulu belah darat, hilir belah kuala. Dah awak kan ni.
Mana kepala belah nu, apa belah nu, ikut kiblat saudara kita ni. Macam mayat dah kubur, kepala belah sana menghadap kiblat. Tapi itu jarang-jaranglah. Biasanya kita letak dalam keadaan melentang atas belakang. Maka melentang atas belakang dengan bahawa kakinya menghala kepada kiblat. Itu melentang atas belakang menghadap kiblat. Ni kena biar tahu molek ni. Jadi insya-Allah kita yang kedua tu pergi kepada pembicaraan solat orang uzur tu. Maka solat orang uzur ni duduk mengiring melentang. Berdiri kuasa, lemah duduk mengiring, lemah mengiring melentang. Sama ada solat berdiri, sama ada solat duduk, sama ada solat mengiring ataupun melentang, syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Tetap tu. Syarat sah solat adalah menghadap kiblat. Macam mana solat tidur melentang menghadap kiblat? Kaki kepada kiblat, bukan kepala kepada kiblat. Itu bukan menghadap kiblat, itu membelakangkan kiblat, itu menghadap Jepun. Tahu tak menghadap Jepun? Menghadap matahari naik. Ada anak murid Jepun ni. Kita sunnah tidur menghadap kiblat. Dia pergi tidur menghadap Jepun. Datuk Guru di Jepun yang mari tu mari ajar tu langsung tidur menghadap Jepun. Tengok tu kan. Kalau tidur berlunjur ke kiblat, tak boleh. Sebab apa berlunjur ke kiblat? Itu tidur melentang sunnah Nabi menghadap kiblat. Kena kepala ke kiblat. Kalau kepala ke kiblat, kita menghadap ke mana? Menghadap ke Jepun, bukan menghadap ke Kaabah. Itu buku dah kita Sarus Salikin. Kita Sarus Salikin, adab tidur ada 10. Adab tidur yang ke-7 menghadap kiblat. Tidur menghadap kiblat ni ada 2 cara. Yang pertama mengiring macam mayat dan kubur, yang kedua tidur melentang dengan bahawa kaki menghulur ke arah kiblat. Itu tidur melentang menghadap kiblat, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz orang tua, nak pakai sunnah ke nak pakai orang tua? Jadi kita letak orang nazak ni menghadap kiblat, melentang kaki ke kiblat. Tubuh dia kadang menghadap kiblat. Mana kalau kaki itu kena, tapi tadilah dia bukan masalah nak ketika nak mati tu, sebelum tu pun kita letak dia menghadap kiblat lah. Dia nak solat pun mudah. Solat melentang atas belakang. Tapi biasa orang yang kita ini semua bukan orang yang nazak ni. Ini semua urusan orang hidup lah. Orang yang nazak tak boleh gerak dah, kita lah yang letak mereka. Tapi biasanya sampai ke sudah dia tidak ada kiblat. Mana kita nak daripada nazak dia sampai ke mati, sampai ke sudah dalam keadaan mayat tu menghadap kiblat, belunjur menghadap kiblat. Ataupun mengiring, jarang buat mengiring. Yang kebanyakan buat melentang kaki menghadap kiblat. Kita alih kaki itu, jadi memanglah makin oleh kerana kebanyakan rumah kita bukan pembinaan rumah menghadap kiblat. Sebab pembinaan rumah ni kepada luk tanah, bukan kepada kiblat. Kalaulah buat rumah tu tidak ikut luk tanah, mengikut arah kiblat, silap gaya rebuti nak solat ingat ke surah. Sebab bangunan yang tidak ikut luk tanah, bangunan yang serong daripada luk tanah, surah lah. Kerana kan surah je kan, hak ikut kiblat. Jadi kalau rumah ikut kiblat, orang ingat ke surah rumah kita. Orang ni memang dia buat ikut luk tanah lah. Jadi susah nak letak katil. Sebab memang rumah kebanyakannya tidak menghadap kiblat. Tak macam orang zaman itu buat rumah menghadap kiblat. Bahawa zaman itu tak ada luk tanah zaman itu. Dibuat gitu je ikut kiblat. Kita lah ni ikut luk tanah lah. Jadi letak tu mesti katil akan jadi serong lah daripada bilik tu. Sunat dia gitu. Ini adab belaka ni. Kalau kita ajar mengucap, lepas tu kita ajar mengucap tadi la ilaha illallah je lah. Tidak disunatkan kita tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Tidak sunat.
Tidak sunat kita tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Kalau kita terlajuk kepada Muhammadur Rasulullah, kita disunatkan kembali dengan la ilaha illallah. Dia gitu. Asyhadu. Asyhadu tu drama. Ada drama tu kan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sebab apa dia ajak asyhadu? Sebab orang tu tak mati pun esok ada drama lain pula. Tak mati kawan tu. Ajak asyhadu. Dia yang kita ajak asyhadu lain. Orang gini. Orang yang berjinak dah dengan, dia bukan orang Islam, tapi dia nampak minat dah kepada Islam. Dia jinak dah kepada Islam. Kita duk dakwah dia tu, dia jadi macam nak dah, tapi dia jadi macam dia tangguh. Tapi dia nampak dah minat dah, tapi dia tangguh. Tiba-tiba nak mati dianya. Maka kita wajib ajar dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kita ajar. Orang kafir mana ni? Orang kafir yang kita harap dia kepada Islam. Sebab dia memang nak dah kepada Islam. Cuma dia masih lagi lengah je. Tapi dia nak dah kita kawan, kita baik, kita tahu. Bila dia nak mati, wajib kita ajar dia dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia pun ikut kita ajar syahadah tadi, maka matinya mati Islam. Tiba-tiba ada kita seorang je pada masa tu. Kita pun ripuklah kepada pihak berkenaan. Dia sebelum mati sudah mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan satu saksi dalam hukum agama, pengislaman dia diterima. Dalam bab pengislaman dia lah. Dalam bab harta, dalam bab apa, itu perlu pada 2 saksi. Itu cerita lain. Harta dia macam mana, nak jadi pusaka ke nak, tu balik kepada dia kena ada 2 saksi. Ini nak cerita bab pengislaman dia sahaja. Diterima dengan ada seorang saksi. Kemudian pihak berkuasa, dia terima tak terima pengakuan kita tu wallahu alam lah. Ini kita cerita hukum agama. Sebab dia nak mati, kita ajar dia dengan 2 kalimah syahadah, dan dia pun mengucap 2 kalimah syahadah, dia mati. Kita kena beritahu lah, saya sempat ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah sebelum dia mati. Gitu je. Ni hak kata orang nak mati kita ajar dengan asyhadu. Kalau tidak, kita hanya disunatkan ajar dengan la ilaha illallah, dan tidak disunatkan tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Cuma beginilah, tiap-tiap ni kita kena ingatlah, ni dia punya panduan dia. Tiap-tiap yang hanya disunatkan kata la ilaha illallah, tidak disunatkan kata Muhammadur Rasulullah, maka disunatkan lepas kata la ilaha illallah kita sunat, ingat di hati kita akan Muhammadur Rasulullah. Kena ingat tu, untuk membezakan kita dengan Yahudi dan Nasara. Dan kitab Faridatul Faraid, kalau silap ada dalam, kalau silap lah, ataupun kitab-kitab yang lain. Tiap-tiap yang hanya disunatkan kita kata la ilaha illallah, dan tidak sunat tambah Muhammadur Rasulullah. Lepas kita kata la ilaha illallah, kita disunatkan ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Jadi kita hak ajar orang mati ni, kita pun ajar la ilaha illallah, kita ajar dia. Benar, kita pun sambung dalam hati kita Muhammadur Rasulullah. Itu je. Sebagai contoh, ini perkara lain. Kita ni cerita bab hari kesudahan ni. Ini cerita bab sebelum mati lagi ni. Minggu lepas cerita bab kubur. Itu pekoh lah ke tu. Minggu lepas cerita bab kubur. Bab liang lahat, bab parik, bab keranda. Bab keranda tu. Keranda, mazhab, semua mazhab tidak ada bab keranda ni. Tidak ada keranda. Tidak disunatkan keranda, sebab tidak datang dari Nabi SAW dan sahabat. Dan bagi pandangan mazhab Hambali, keranda ni menyerupai ahli dunia. Memang 4 mazhab
tidak ada keranda. Keranda ni orang kita ni hok tambah-tambah nak membazir. Jelah keranda satu-satu bukan murah-murah. 2-300 tu, 2-300. Bukan dalam fiqh Islami wa adillah tu, keranda ni min sunnatin nasara dinafni amwatihim. Itu sunnah orang Kristian mengkebumikan jenazah orang Kristian. Kita tak ada. Sebab kita nak letak jenazah ni betul-betul di atas tanah. Bukan di atas papang, di atas apa, tidak ada. Di atas tanah. Ini kita daripada tanah kembali ke tanah. Malaikat adalah pengecualian yang saya sebut melepasnya. Contohnya makan macam tempat berpasir, wajib pakai keranda. Perempuan yang tidak ada lelaki mahram dia, maka wajib pakai keranda. Ada. Selain daripada tu, kalau kita buka dalam kitab Sabila, makruh lagi bid'ah menggunakan keranda. Dan kitab Sabila Muhtadin, makruh lagi bid'ah. Bid'ah ni yang kita nak tekan ni. Hak talqin selepas ke bumi tak sedut balah lah tu. Nak keranda ni apa keperluan? Tempat tu memang berpasir, tempat tu memang berair. Contohnya tempat tu binatang kadang-kadang dia gali. Tempat keranda lah. Kalau ada keranda ni dia payah sikit nak gali. Barulah wajib pakai keranda. Kalau tidak ada sebarang hajat, tidak ada sebarang tiada sebarang maslahat, hukumnya makruh lagi bid'ah menggunakan keranda. Gitu je. Tengok cerita melepah lah. Ni kita cerita sebelum dia mati. Jadi balik persoalan tadinya, tiap-tiap yang mana kita tidak disunatkan tambah dengan Muhammad Rasulullah, kita disunatkan ingat di hati akan Muhammad Rasulullah. Di antara contohnya Bilal selepas iqamah. Kan Bilal bang iqamah akhirnya dengan Allahu Akbar la ilaha illallah. Gitu kan? Maka Bilal yang la ilaha illallah tadi tidak disunatkan tambah Muhammadur Rasulullah. Ini kadang-kadang dengar di speaker Muhammadur Rasulullah ditambah. Tidak disunatkan. Hak tak disunatkan ni lah kena ingat di hati akan Muhammadur Rasulullah. Yang Tok Bilal ni tukang qomat ni lepas kata la ilaha illallah, yang disunatkan kepada mereka sebelum mereka berdoa Allahumma rabbaha tu, sebelum mereka berdoa disunatkan berselawat sekali. Tambah Muhammad Rasulullah tidak disunatkan. Yang disunatkan sebelum doa adalah selawat ke atas Nabi sekali. Itu hak sunat. Tiba-tiba hak tak sunat tambah Muhammad Rasulullah digi tambah dengan Muhammadur Rasulullah. Hak sunat selawat dia tak selawat. Ni budak degil. Hak orang suruh tak buat, hak orang tak suruh dia buat. Panggil budak degil. Ni kata dia bang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ditambah. Tidak disunatkan. Dia cuma disunatkan selawat, kemudian pun berdoa. Sama pula macam kita yang mendengar, yang jawab bang dan iqamah ni, kita yang mendengar ni sunat jawab azan, sunat jawab iqamah. Kita jawab azan dan iqamah, Nabi kata faqulu mislama yaqul. Kita jawab sebagaimana Bilal tukang bang, tukang qomat kata. Tukang bang kata, tukang qomat kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tukang bang, tukang qomat kata la ilaha illallah. Kita pun jawab la ilaha illallah. Dan kita tidak sunat nak tambah Muhammad Rasulullah. Sebab tu Bilal tak kata. Kemudian kita yang mendengar ni, kita jawab la ilaha illallah lepas daripada Bilal azan dan iqamah. Selepas kita jawab la ilaha illallah, kita ingat di hati akan Muhammad Rasulullah, kita berselawat sekali, barulah kita berdoa lepas azan dan iqamah. Tuan. Tapi biasa enggak la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma rabbaha, dia baru berdoa. Muhammad Rasulullah ditambah, tidak disunatkan. Yang ada situ adalah berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cuma nak ceritanya tiap-tiap keadaan yang tidak disunatkan, tambah Muhammad Rasulullah disunatkan berselawat sekali. Disunatkan ingat akan Muhammadur Rasulullah di dalam hati. Termasuk ketika kita ajak orang nak mati dengan la ilaha illallah. Lepas selesai tu yakin kematiannya, kita pun banyaklah dia punya adat-adat lepas daripada tu. Kita pejamkan mata dia ada bacaan dia, kemudian kita ni sendi-sendi dia tu apa semua. Kita ni biar jadi dok kerah. Kemudian kita buang pakaian dia, kita letak apa ni hak kain tu lah biasanya hak jadi biar jadi tidak mencekam di tubuh dia apa semua tu. Kalau dalam keadaan mulut nak terbuka, kita letak kain, kita ikat ke atas, letak keadaan dia apa semua. Dia adalah dia punya adat-adat dia tu. Lepas tu kita segerakan cari mereka yang menyempurnakan jenazah, segerakan cari yang memandi, yang mengkapang, segera cari yang menggali liang lahat, segerakan. Itu hak pemikiran sekarang, nak menyempurnakan. Masalah anak duk jauh, cucu duk jauh, dan siapa tak dan siapa, itu terserah. Persoalan kita bukan persoalan orang jauh-jauh, persoalan kita adalah orang yang mati disunatkan kita segera hantar di tempat dia. Ada perkiraan pada masa itu adalah perkiraan untuk mentajhizkan jenazah, menyempurnakan jenazah. Jangan fikir anak mana ni nak kolpo bawa balik, nak Johor bawa balik. Tak ada, tak kira tu. Ini orang kita tak kira tu. Lepas tu orang mandi biarlah jauh dah apa lagi tu. Jadi dia penting ke orang hidup, kita penting kepada hak orang mati. Ni orang kita dari lot lama atau comel gitu. Atau comel. Kita segerakan tajhiz. Anak cucu ke hak sempat lah, tak sempat lah. Gitu je lah. Kita ni kadang-kadang kalau kata kalau kata mati belah petang pukul 3, pukul 4, tak ada benda, esok hadapan dia lambat. Kita ke bumi kan lah, tak sempat petang, malam. Sebab hanya afdal sebelah siang sahaja daripada malam. Tetapi kalaulah siang tidak sempat, maka ittifaq ulama tidak makruh kita kebumikan sebelah malam. Melainkan pandang Hasan Al-Basri mengatakan makruh kebumikan sebelah malam, tapi jumhurnya tidak. Cuma afdal sebelah siang. Sebab lepas siang ni nampak macam-macam, sebelah malam ni gelap. Tetapi kalau tak sempat malam lah, pukul 10 ke pukul 11 ke, segerakan. Ni dah mati pukul 2, 3, pukul 4, esok pukul 10 pula. Ni yang panggil apa ni, kudang belakang ni, atau kena belajar. Ni berkait dengan hukum fiqh, ada kita ajar belakang. Kena belajar molek dalam bab adab-adab kita dengan menghadapi orang yang meninggal. Ini kita orang hidup lah. Mana? Jadi kita ni hari ni tazkirah jadi dah. Tazkirah. Cerita bab sebelum mati. Cerita bab sebelum mati, hak rukun iman yang keenam ni beriman dengan perkhabaran yang Nabi khabarkan selepas daripada kematian, termasuk di bawah beriman dengan hari kemudian. Rukun iman yang kelima beriman dengan hari kesudahan. InsyaAllah minggu depan kita sambung lagi lah berkait dengan beriman dengan hari kesudahan. Wallahu a'lam.